Pagi hari segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di mana lagi saluran yang betul bernama TV 502 pagi ini bertemankan saya Cedi dan rakan setugas Nurul. Apa khabar? Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru, Cik. Ya. Cik, sebelum kita nak bercakap lebih lanjut, nak tahu juga azam tahun ni apa? Itulah. Saya bila cakap pasal azam ni terlalu meletakkan satu pencapaian tinggi kalau saya cakap pasal azam saja. Saya rasa macam cukuplah sekadar perancangan saja. Adalah perancangan kecil tapi saya lebih kepada go with the flow lah. Wow, itu dia seorang yang sangat merendah diri. Ya. Okey. Nurul, macam mana ada perancangan besar untuk tahun ini? Dan seperti biasa kita nak mendapatkan yang terbaik daripada berbanding sebelumnya. Dan yang penting dikurniakan kesihatan yang baik dan sama-sama kita lebih menghargai kehidupan kita bersama dengan keluarga yang tersayang kerana hidup ini begitu singkat, kita tak tahu apakah kemungkinan apa yang berlaku berbanding daripada 2-3 tahun sebelum ini yang berlaku. Banyak antara kita yang telah pun kehilangan ahli keluarga dan mungkin menghargai dan menikmati kehidupan lebih seadanya itu adalah bertepatan. Itu bagi saya lah, dan bagi pencapaian yang sewaktunya jangan dilupakan untuk perkembangan ataupun peningkatan daripada sudut kerjaya dan juga sudut pendidikan dan juga keuangan yang pastinya. Kerana tahun 2023 ni dijangka agak mengalami tekanan sedikit dari sudut ekonomi dan sama-samalah kita bersedia untuk menghadapinya. Baik, apapun jua perancangan ataupun mungkin ada matlamat dan juga orang kata nakkan perubahan dalam tahun 2003 ini, segalanya masih lagi tak terlewat. Kalau mungkin yang sebelum ni tak sempat kita nak tunaikan ataupun tak sempat apa jua hajat kita untuk tahun lepas, tapi tak apa, boleh carry forward untuk tahun ini. Yang penting kuncinya adalah usaha. Teruskan usaha dan tingkatkan usaha. InsyaAllah dengan usaha yang anda lakukan itu akan perolehi kejayaan. Betul, yang pastinya tak ada istilah terlewat ya, Cik. Yang istilah adalah sekiranya tidak bergerak, itu adalah satu kerugian yang paling besar sebenarnya. Tapi seperti biasa, Cik, kita nak berkongsikan mengenai sedikit sebanyak perkembangan berita. Antaranya menerusi portal bernama.com. Kita ambil isu yang memang rasa saya percaya rakyat Malaysia dah mula cakna dengan perkara ini, di mana dua varian utama di China dikesan di Malaysia, dan sesuatu yang agak membimbangkan rakyat Malaysia. Dan seperti yang saya katakan tadi, rakyat Malaysia dah mula peka juga cakna dengan perkara ini, dan Malaysia juga semakin orang kata lebih bijak mengatur strategi dan juga mengambil tindakan pantas untuk mengatasi kemasukan varian ini dan menyekat laluan utama pintu masuk Malaysia kita sendiri. Dua varian COVID-19 iaitu BA52 dan juga BF7 yang merangkumi kira-kira 80% daripada varian yang menular di China ketika ini telah dikesan di Malaysia. Dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, setakat 31 Disember lepas terdapat sejumlah 4,148 kes di negara ini yang dijangkiti varian BA52 dan 3 kes dijangkiti BF7. Untuk pengetahuan anda, boleh berkata belum ada data yang dapat mengaitkan peningkatan bilangan kes kemudaratan atau kematian dengan kedua-dua varian. Dan kalau tak nak pening, sebenarnya inilah adalah virus yang sama, iaitu sub keturunan Omicron BA5 dan belum digolongkan sebagai keturunan dalam pemantauan LUM, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Itu dia. Dan mungkin saya boleh sambung sedikit Cik, di mana Malaysia telah pun menetapkan pengembara yang tiba dari luar negara termasuk China perlu melalui saringan demam di pintu masuk antarabangsa, manakala sampel air kumbahan pesawat dari Republik itu juga akan diambil. Dan dalam pada itu KKM juga ketika ini turut mempertimbangkan keperluan vaksinasi penuh bagi pengembara dari luar termasuk China sebagai syarat untuk mereka dibenarkan memasuki negara ini. Dan demikian ya antara langkah-langkah yang telah pun diperketatkan oleh kerajaan Malaysia bagi membendung kemasukan ataupun penularan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, masalah COVID-19 merupakan masalah serata dunia, bukan hanya berlaku di Malaysia sahaja. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia memberi perhatian serius terhadap kebimbangan rakyat berhubung kenaikan
peningkatan kes COVID-19 di China serta sekatan yang dibuat di beberapa negara lain terhadap pengembara dari China. Dalam pada itu, KKM akan meningkatkan kaedah pembendungan penularan jangkitan dalam negara serta kesiapsiagaan berdepan dengan sebarang kemungkinan peningkatan kes COVID-19. Dalam pada itu, ia akan berhubung rapat dan juga mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bersama dengan WHO, China juga rakan-rakan senegara ASEAN negara lain bagi mendapatkan bagaimanakah cara-caranya untuk memantau ataupun mengawal penularan wabak ini. Dan dalam pada itu KKM menggesa kepada orang ramai supaya menerima dos penggalak baharu, penggalak pertama yang melebihi tempoh 6 bulan agar mendapat dos penggalak kedua serta tidak menunggu vaksin bivalent. Vaksin bivalent ini akan sampai tidak lama lagi yang dia akan dibekalkan kelulusan bersyarat yang diberikan oleh pihak berkuasa kawalan dadah baru-baru ini. Jadi bagi anda di luar sana, kalau belum lagi terima vaksin penggalak ataupun dos penggalak, ia seharusnya diambil, jangan ambil leka, ambil cuai. Dan itu merupakan satu langkah protection lah, orang kata perlindungan untuk pencegahan. Dan seperti biasa, Cik, kita akan beralih kepada laporan berita dan juga nak tengok juga cuaca hari ini apa pun kita saksikan. Selamat dan salam perpaduan, saya Pravina Tresingham dan dari berita dimulakan dengan perkembangan ini. Sesi persekolahan penggal ketiga yang bermula hari ini di beberapa negeri seluruh negara berjalan dengan lancar. Sesi persekolahan bagi penggal 3 bagi sesi 2021-2022 bermula awal Januari berdasarkan kalender akademik yang dikeluarkan pihak KPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq juga meninjau hari pertama persekolahan di Sekolah Kebangsaan Jalan Kebun Shah Alam Selangor awal pagi tadi. Kalender akademik penggal 3 sesi 2022-2023 bermula Ahad bagi sekolah-sekolah dalam kumpulan A. Manakala sekolah-sekolah dalam kumpulan B memulakan sesi persekolahan hari ini. Berdasarkan kalender akademik tersebut, sekolah-sekolah yang tergolong dalam kumpulan A bakal menghadapi sesi persekolahan untuk penggal ketiga sehingga 16 Februari 2023. Manakala sekolah-sekolah kumpulan B, murid-murid akan memulakan sesi pembelajaran sehingga 17 Februari 2023. Terdahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengumumkan kalender akademik bagi sesi 2023-2024 dan menangguhkan tarikh pembukaan sekolah bagi sesi tersebut supaya perjalanan bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dapat dilaksanakan dengan lancar. Keluarga terlibat dalam kebakaran 3 rumah di Kampung Simpang 3 Gombak yang meragut nyawa 2 beradik awal pagi semalam telah menerima bantuan awal sebanyak RM1,000. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, sumbangan itu disalurkan oleh Pusat Khidmat Parlimen Gombak serta Pejabat Tanah dan Daerah Gombak yang masing-masing memberi RM500 kepada setiap keluarga yang terjejas. Beliau berkata RM500 tambahan juga diberikan kepada keluarga yang kehilangan ahli keluarga dalam insiden itu. Semalam 2 beradik ditemukan berlentung dalam kebakaran di sebuah rumah teres di Kampung Simpang 3. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan pada 3.54 pagi. Mangsa ditemukan berlentung di sebuah bilik dan dipercayai terperangkap ketika kejadian berdasarkan keadaan mayat. 2 kanak-kanak yang maut itu dikenali sebagai Nur Syaza Alfisha Muhammad Faizan 9 tahun dan adik lelakinya Muhammad Al-Qayyum berusia 6 tahun.
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri dalam satu kenyataan pula memaklumkan bahawa pihaknya telah menyalurkan bantuan awal dalam bentuk sumbangan barangan keperluan bencana kepada kesemua mangsa yang terlibat. Menurutnya, pusat pemindahan sementara telah dibuka di Balarai Kampung Simpang 3 Gombak dan berdasarkan maklumat awal, kejadian tersebut berpunca daripada litar pintas. Beliau turut menasihati ibu bapa dan penjaga agar sentiasa menjaga dan mengawasi serta tidak mengabaikan anak-anak manakala jiran tetangga dan komuniti setempat perlu melaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat sekiranya terdapat kes kanak-kanak yang ditinggalkan tanpa pengawasan dan diabaikan. Jangkitan baru COVID-19 dalam negara terus menunjukkan tren penurunan dengan kes kekal berada di bawah 500. Semalam jumlah kes turun ke 360 berbanding 420 kes yang dilaporkan pada hari sebelumnya. Satu kematian dilapor berkaitan dengan COVID-19. Sementara itu, kes aktif pada Isnin juga turun ke 11,807 kes dan daripada jumlah itu, 11,197 kes atau 94.8% pesakit sedang menjalani kuarantin di rumah. Tiada pesakit ditempatkan di pusat kuarantin atau PKRC, manakala 580 pesakit sedang mendapatkan rawatan di hospital. 30 daripada mereka ditempatkan di unit rawatan rapi ICU manakala 16 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Negara juga mencatatkan 423 kes sembuh. Dengan laporan itu sekian dari berita bersama saya Previna Tersingham. Salam hormat dan salam perpaduan. Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan bersempena dengan tahun baru, semangat baru dan pengetahuan pun kita perlu mempertingkatkan juga supaya tidak ketinggalan dan supaya tidak tertipu. Itu yang pastinya dan tidak teranaya. Dan pada hari ini kita nak bercakap mengenai membela hak dan juga kebajikan pekerja. Ini adalah sesuatu perkara yang penting sangat, Cik, ya. Kerana tanpa kita bekerja, kita tidak akan mempunyai wang secukupnya untuk kelangsungan hidup. Itulah tujuan kita bekerja dan sepatutnya kita bekerja tidak ada sesiapa pun teranaya mahupun majikan dan khasnya pekerja itu sendiri. Kebanyakannya kes teranaya ini pastilah melibatkan para pekerja. Okey, dan tentunya hari ini kita bangkitkan isu itu di mana kita akan bercakap tentang membela hak dan juga kebajikan pekerja. Tentunya kita panggil orang yang tepat hari ini. Kita jemput Tuan Kamarul Baharin Mansur selaku Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa. Mungkin sebagai permulaan kita boleh perjelaskan lagi tentang siapa pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 dan pindaan 2022 ni. Assalamualaikum, salam solidariti, salam MTUC dan salam perpaduan. Sebenarnya Akta Kerja ni akan berkuat kuasa pada 1/1/2023 iaitu pada tahun inilah. Setelah akta itu ditunda yang sepatutnya pada 1 September 2022. Alhamdulillah akta ni telah dikuat kuasa pada tahun ini dan itu satu berita gembira lah bagi kaum pekerja. Pasal untuk akta ini dia telah mengubah landscape perburuhan di Malaysia lah sebenarnya. Akta ini telah telah diubah, iaitu sebelum ini akta ini hanya melindungi pekerja-pekerja yang bergaji 2,000 ke bawah dan juga pekerja-pekerja manual. Tapi dengan pindaan baru ini dia telah diubah kepada akta ini boleh digunakan kepada semua pekerja, semua pekerja, kecuali dalam beberapa perkara saja, iaitu yang bergaji 4,000 dan ke bawah. Jadi akta ini kebanyakannya akan digunakan oleh semua pekerja lah di Malaysia ini.
yang gaji 4,000 itu mereka ini boleh dikira untuk pertama untuk bayar gaji lebih masa pertama, yang 4,000 ke bawah lah, boleh kira. Lepas tu kerja pada hari rehat, kerja pada cuti umum, allowance, dan juga satu lagi adalah faedah penamatan. Yang lebih pada 4,000, 5 perkara ini dia tak tertakluk dengan akta inilah, yang 5 perkara saja, 5 etika saja. Yang lain semua pekerja boleh menikmati apa yang ada di dalam akta kerja tersebut. Okey, dan bagi pandangan Tuan, ketika ini akta tersebut telah pun memberikan kebenaran ataupun kenaikan harga gaji, tangga gaji minimum ya. Dan bagaimanakah tindakan sesetengah majikan yang dilihat melengah-lengahkan akan perihal tersebut? Untuk gaji minima ni, akta gaji minima yang baru telah dikuatkuasakan pada 1/1/2020, 1/5 1/5/2022, iaitu daripada 1,200 kepada 1,500. Dan itu adalah kerajaan pastikan pekerja-pekerja, majikan-majikan yang mempunyai pekerja 5 ke atas. Untuk majikan yang mempunyai pekerja 5 ke bawah, gaji minimum masih lagi 1,200 lah, sehingga 1 Julai 2023. Jadi bila mana akta gaji minimum ni dikuatkuasakan pada 1 Mei 2022, iaitu daripada 1,200 ke 1,500, itu adalah satu pencapaian sebenarnya kerajaan, kerana cuba menaikkan tangga gaji itu daripada 1,200 kepada 1,500, termasuk Sabah dan Sarawak. Sebelum ini Sabah dan Sarawak dia berbeza dengan di Semenanjung. Okay? Ada sebahagian yang mendapat 1,100, tapi bermula 1 hari bulan 5 itu semua pekerja adalah mendapat 1,500. Tapi saya sebenarnya ingin memaklumkanlah kepada majikan yang masih lagi belum melaksanakan gaji 1,500 itu adalah hak pekerja. Gaji minima ini dibuat bersama-sama dengan majikan, kesatuan sekerja dan juga kerajaan. So 3 entiti ini, 3 badan ini telah berbincang untuk mengadakan gaji minima 1,500. Ada di antara majikan-majikan yang saya ingat sama ada cuai ataupun sengaja buat masih lagi memberi gaji 1,200 lah. Jadi perkara ini boleh pekerja-pekerja boleh melaporkan pada Jabatan Tenaga Kerja sebenarnya, dan boleh diambil tindakan. Sekarang ni isu yang utama adalah pekerja-pekerja yang berada di sekolah dan di pekerja-pekerja yang berada di hospital sebenarnya. Pekerja-pekerja pembersihan dan juga pengawal keselamatan masih lagi dibayar 1,200 sehingga sekarang. Jadi saya ingat itu satu kegagalan lah pada pihak-pihak yang berkenaan, dan saya harap perkara ini diambil serius oleh pihak Kementerian Sumber Manusia untuk mengambil tindakan yang tegas, kerana ini adalah 1,500 ni adalah gaji yang paling minima, dan mereka-mereka yang dapat ini adalah pekerja bawahan. Saya rasa kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Ibrahim cakna dengan pekerja-pekerja bawahan ini, di mana-mana tempat Datuk Seri menyatakan bahawa pekerja bawahan ini perlu dibela, perlu diberi hak yang selayaknya. Jadi kita mohon kepada
kementerian untuk mengambil ini sebagai satu perlu ambil tindakan lah yang tegas kepada majikan-majikan. Kalau perlu dakwa lah, kerana ini hak pekerja bawahan dan dengan keadaan ekonomi yang saya ingat kos relatif yang tinggi dengan 1,500 mereka itu pun saya ingat mereka masih lagi tersepit dan masih lagi saya ingat untuk makan KFC pun rasa berfikir banyak kali lah. Betul. Dan Tuan, kita nak tahu juga ya, seperti yang Tuan katakan, kos gaji rendah masih lagi berlangsung, dan terdapat juga ya di mana pekerja kontrak yang tidak menerima ataupun menerima potongan KWSP. Bagaimana pula pembelaan terhadap mereka? Banyak syarikat-syarikat, saya ingat kebanyakannya adalah syarikat-syarikat yang pertengahan sebenarnya, yang tidak membayar cawangan KWSP dan cawangan SOKSO. Dua cawangan ini adalah wajib sebenarnya bila mana seorang majikan mengambil pekerja, dan menjadi satu kesalahan kepada majikan yang tidak memotong mencarum KWSP dan SOKSO. Bagi pihak MTUC, kita berpandangan bahawa isu ini adalah telah lama berlaku, dan kita berharap KWSP dan SOKSO mengambil langkah-langkah yang sewajar inilah. Kalau boleh mereka-mereka, pegawai-pegawai mereka pergilah buat semakan ke mana-mana tempat, dan sepanjang yang kita ketahui bahawa kita ada kes setengah-setengah syarikat memotong gaji pekerja untuk mencarum, ada. Tapi mereka tidak mencarum kepada KWSP dan SOKSO. Dan ini adalah satu bagi MTUC, ini satu penipuan lah kepada pekerja-pekerja. Dan apabila berlaku perkara yang tidak diingini seperti kemalangan dan sebagainya, itu akan membuatkan pekerja-pekerja akan merasa dianyanya lah. Jadi kita bagi pihak MTUC mengalu-alukan pekerja-pekerja datang ke MTUC untuk buat laporan. Sebenarnya laporan ini boleh terus kepada KWSP dan SOKSO, tapi oleh kerana MTUC ini adalah satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk memperjuangkan hak pekerja, mereka-mereka yang ada masalah ini boleh datang ke MTUC untuk buat aduan, dan kita akan salurkan aduan tersebut kepada badan-badan yang berwajib lah. Baik, sekali lagi kita nak ingatkan kita dah masuk tahun baru, tak ada lagi istilah terlupa kepada majikan itu sendiri untuk memberi gaji sebanyak 1,500 gaji minimum yang telah pun dilaksanakan tanggal 1 Januari 2023. Begitu juga dengan waktu bekerja yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 juga ya, daripada perkiraan 48 jam kepada 45 jam seminggu. Masih lagi ada majikan yang berkira-kira tentang perkara itu. Bagaimana Tuan melihat? Untuk akta kerja ni sebenarnya banyak perkara yang baik dan perkara yang memang pekerja tunggulah selama ini, dan perkara ini kita dah memperjuangkan lama lah sebenarnya, terutama sekali dalam akta kerja ni yang pindaan yang baru ni, banyak pindaan yang besar. Contohnya adalah seperti mana yang saudara beritahu tadi, waktu kerja dikurangkan daripada 48 jam kepada 45 jam. Okey, kita dah memperjuangkan perkara itu dah lama sebenarnya, dan untuk International Labour Standard ILO adalah 40 jam seminggu, dan kita MTUC menuntut dan bawa perkara ini berbincang dalam mesyuarat dengan kerajaan untuk tuntut 40 jam seminggu. Tapi akhirnya kerajaan membuat keputusan untuk setelah menimbangkan kedua-dua pihak lah, antara kesatuan sekerja dan juga majikan, dan akhirnya kerajaan memutuskan 45 jam. Bagi kami itu adalah satu langkah yang baik lah, satu anjakan, sekurang-kurangnya ada anjakan daripada 48 kepada 45 jam. Ada antara syarikat-syarikat yang mempertikaikan
perpindahan ini daripada 48 dikurangkan jadi 45 jam. Bagi kami untuk kita Malaysia ini untuk maju ke hadapan, kita perlu bersainglah dengan negara-negara maju yang lain. Pasal saya ingat di Asia Tenggara pun saya ingat kita yang ke belakang lah 48 jam lagi. Jadi kalau kita kurangkan 48 kepada 45 jam tu, pertama sekali kita boleh membolehkan pekerja-pekerja itu bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang tersayang, untuk boleh pergi bercuti dan sebagainya. Ada masa itulah. Dan mungkin pekerja kemudian lebih produktif untuk mengeluarkan hasil kerja. Akhirnya itulah yang kita harapkan, pekerja itu lebih produktif kerana mereka bekerja dengan cara happy, dengan suasana yang gembira, dan tekanan kerja itu dah tak ada, dah dikurangkan apa semua, dah 48 dan kepada 45 jam. Itu adalah satu perjuangan yang panjang sebenarnya bagi pihak MTUC untuk mendapat 45 jam tu. Tapi itu pun turut dipertikaikan juga oleh sesetengah majikan, khasnya daripada agensi yang dikatakan mereka perlukan tekanan ataupun waktu kerja yang panjang untuk melaksanakannya. Dan mungkin kita boleh simpan soalan tu, kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Okey, kita masih lagi setia dalam Apa Khabar Malaysia, masih lagi membincangkan mengenai membela hak dan juga kebajikan pekerja supaya tidak ada siapa pun tertindas dan juga tertinggal. Dan menariknya Chat sebelum ini untuk maternity leave ataupun cuti bersalin diberikan untuk wanita daripada 60 hari sampai ke 3 bulan. Itu untuk pekerja inilah kerajaan. Dan yang menarik sekali ada pertambahan yang mungkin menggembirakan juga kepada ibu-ibu yang baru bersalin, di mana para suami juga turut menerima cuti paternity daripada cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari, juga turut diberikan 7 hari cuti bersalin paternity kepada suami. Mungkin komen sedikit tentang perkara ini. Alhamdulillah, oleh kerana akta kerja ini telah dipinda dengan baiknya, kita mendapat tambahan untuk bersalin, allowance bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari. Sebenarnya MTUC memohon untuk 100 hari. Kita memohon untuk 100 hari. Tapi mungkin kerajaan tidak mahu permintaan MTUC itu boleh sehingga 100 hari, dan mungkin kerajaan ambil jalan tengah untuk mengurangkan 2 hari jadi 98 hari. Tapi itu adalah satu perbincangan sebenarnya yang panjang. Kita MTUC bersyukur dan kita rasa itu adalah madai daripada 60 ke 98 hari, dan itu memberi peluang kepada wanita-wanita untuk bersalin. Kita faham dengan kadar bersalin sekarang ni semakin berkurangan, dan kita haraplah dengan 60 ke 98 hari ini memberi kelegaan kepada wanita-wanita, dan mereka boleh bekerja dengan sihat selepas mereka bersalin, dan memberi masa juga kepada mereka untuk bersama-sama dengan bayi yang mereka baru dapat. So saya ingat itu adalah dalam saya ingat kalau doktor pun memalukan dalam tempoh tersebut pun bayi baru lahir, itu adalah masa yang penting bagi wanita dan bayi itu untuk membesar dan sebagainya. Jadi kita berharap dengan pertukaran itu memberi motivasi dan juga menambah produktiviti kepada wanita-wanita selepas mereka bersalin nanti untuk bekerja lah. Dan satu perkara yang memang tak pernah ada sebelum ini, semenjak kita merdeka sehingga
tahun ini 1/1/2023 cuti paternity itu diberikan kepada bapa-bapa, kepada bapa. Itu adalah satu anjakan yang paling besar lah. Daripada kosong, tak pernah ada dalam akta, tiba-tiba ada dalam akta 7 hari. Dan sebenarnya 7 hari itu memberi peluang kepada bapa, suami untuk menjaga isteri-isteri sebenarnya. Tak itu. pada isteri pertama saja ya. Dia Tak masuk isteri kedua dan isteri ketiga ya. Itu dah lain cerita. Okey. Jadi bila mana isteri bersalin, memang wajarlah suami bersama-sama untuk menjaga, bagi sokongan. Dan saya rasa itu daripada 7 hari itu pun suami boleh buat banyak perkara lah. Contoh mendaftarkan anak, okey, dan membantu ibu yang baru bersalin, dan juga memberi peluang kepada suami dan isteri itu. Suami itu boleh merasailah macam mana menguruskan bayi yang baru lahir. Itu adalah satu yang menarik. Dan juga yang menarik juga ya, Tuan Kamarul, kita nak kongsi mengenai nasib penggiat seni yang masih lagi dilihat terkontang-kanting berhubung kurangnya pembelaan terhadap tangga gaji mereka. Dan mungkin selepas ini ada juga yang turut memfokuskan terhadap nasib penggiat seni kerana kita tidak nafikan ya sumbangan mereka terhadap ekonomi negara juga. Okey. Saya rasa untuk penggiat seni sekarang ni KWSP saya ingat bersama-sama dengan kerajaan, saya rasa telah mewujudkan satu sistem, iaitu penggiat seni ini mencarum di KWSP. Saya ingat baru saja bermula. Itu adalah satu langkah yang baiklah untuk menolong penggiat seni. Dan saya ingat ramai penggiat seni ni adalah bergantung lebih kepada gig ekonomi lah. Pasal mereka kadang-kadang bekerja, kadang-kadang bercuti, dan ada projek baru dia fleksibel dan sebagainya lah. Jadi MTUC telah memperjuangkan sektor gig ekonomi ini bermula pada 2020. Kita sedang berbincang dengan kerajaan untuk menjadikan sektor gig ekonomi ini adalah ditafsirkan sebagai pekerja juga. Okey, kita bagi cadangan bila mana pekerja-pekerja gig ekonomi ini memasuki mungkin untuk penggiat seni, bila dia ada kerja, dia diistilahkan sebagai pekerja pada masa tersebut. Waktu tersebut. Bila dia tak ada kerja, maknanya dia bukan pekerja. Sama juga dengan e-hailing tu. Bila dia on saja dia punya aplikasi, maknanya dia itu adalah dianggap pekerja. Selepas itu dia off, maknanya dia bukan pekerja lah. Tapi buat masa sekarang kerajaan beranggapan bahawa gig ekonomi ini tidak diistilahkan sebagai pekerja dalam akta kerja. Oleh kerana tidak diistilahkan dalam akta kerja sebagai pekerja, maka mereka ini tidak dapat banyak faedah. Contoh akta gaji minima tak terlalu oleh kepada pekerja-pekerja gig ekonomi ini. Akta kerja dah tentu tak taluk. EPF SOSO tak taluk. Jadi perkara-perkara inilah kita melihat bahawa gig ekonomi sedang berkembang, dan saya difahamkan kajian yang terbaru ini dia adalah satu ekonomi pekerja yang dalam gig ekonomi itu makin bertambah. Makin bertambah melebihi pekerja normal, pekerja formal. Jadi inilah masa untuk kerajaan membantu pekerja-pekerja gig ekonomi dengan menjadikan mereka ini sebagai pekerja. Sekurang-kurangnya mereka dijamin oleh undang-undang untuk KWSP, SOSO dan akta kerja. Jadi kita risaulah kalau perkara ini tidak dibuat untuk jadikan mereka ini sebagai pekerja, jangka masa panjang nanti mungkin bila berlaku kemalangan ataupun untuk masa depan hari tua dan sebagainya, mereka tak ada pembelaan. Jadi inilah masa kerajaan buat di bawah kerajaan baru ini, kerajaan perpaduan, pastikan pekerja-pekerja gig ekonomi ini dilindungi oleh akta kerja. Betul. Satu lagi pindaan utama yang baru yang termaktub dalam
Akta Kerja baru yang dikuatkuasa 1 Januari ini tentang aturan kerja fleksibel. Kadang-kadang mendatangkan juga sesetengah company ataupun syarikat majikan yang menjadi kemarahan pada mereka sebab ada company ataupun institusi pekerjaan tu boleh mengaplikasikan aturan kerja fleksibel, ada yang tak boleh. So bagaimana pandangan tuan sendiri? Ya, dalam akta kerja yang baru ni pun ada menyatakan bahawa kerja fleksibel itu boleh dimohon dan syarikat dalam masa 60 hari perlu menjawab sama diberi atau tidak. So itu fleksibel itu perbincangan antara kedua-dua pihak, bukannya satu muktamad pekerja minta dan syarikat perlu memberi. Tidak begitu. Akta ni dibuat untuk memberi peluang antara pekerja dan majikan untuk berbincang sebenarnya. Dan bila ada perbincangan ni tersebut, perkara itu akan berjalan dengan sempurnalah bila kedua-dua pihak yang bersetuju. Dia tak boleh jadi satu pihak bersetuju, satu pihak tak bagi, dia tak akan jadi. Jadi ini adalah peluang yang terbaiklah untuk pekerja dan majikan untuk berhubung secara formal dan juga untuk berbincang mengenai syarikat. Bila pekerja itu memohon, so dah pastilah perbincangan akan diadakan antara pekerja dan syarikat. Saya rasa itu bukannya satu kewajipan kepada majikan bila permohonan itu dibuat. Jadi yang penting kedua-dua bersetuju dengan kerja fleksibel. Pasal dia dia ada 3 perkara lah fleksibel ni. Satu, tempat kerja, kedua, waktu bekerja dan masa bekerja. 3 benda ni boleh dimohon lah untuk pekerja. Itu dia satu pencerahan yang begitu banyak sekali manfaat yang kita terima hari ini. Banyak sekali informasi yang kita terima supaya memastikan supaya sebagai pekerja hak kita dilindungi dan tidak tertindas dan ditindas. Dan terima kasih ucapkan kepada tetamu iaitu Encik Kamarul Baharin Mansor, merupakan Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Kerja Malaysia MTUC, atas kelapangan masa berkongsi hari ini. Saya kira kan hari ini banyak kita punya topik perbincangan yang dapat kita kupaskan. Ya, betul. InsyaAllah mungkin kita akan panggil lagi untuk satu lagi perbincangan yang lain. Ramai sebenarnya yang mungkin nak bertanya tentang ada perkara-perkara yang mungkin kita tak boleh nak ketengahkan ataupun bincangkan secara hayat, mungkin perlu diperbincangkan PM tepi katanya. Okey. Boleh hadir pekerja-pekerja yang pekerja-pekerja ada masalah, boleh hadir ke MTUC di Subang Jaya, Wisma MTUC, boleh hadir dan kita akan memberi penerangan berkenaan undang-undang ini dan kita boleh bantu pekerja-pekerja. So hadir ke MTUC untuk tahu undang-undang ini dan insya-Allah kita akan pastikan hak kita ni dibela dan tidak lagi teraniaya. Dan kita ucapkan kita sebelum tu kita nak pergi ke mana, Cik? Kita nak saksikan dulu program Bantu Ibu Atasi Tekanan Bersalin. Tadi kita dah cakap pasal cuti bersalin. Sekarang kita nak tengok program tu pula bersama dengan wartawan kita Shanika Abdul Latif. Silakan. Salam sejahtera kepada penonton bernama Tiwi. Di Melaka, kerajaan negeri komited untuk mempelbagaikan program berkaitan pra dan pasca bersalin bagi membantu para ibu menghadapi tekanan sepanjang tempoh kehamilan dan kelahiran. Esko Hal Ehwal Wanita Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri, Datuk Kasum Nordin berkata, ia secara tidak langsung dapat membantu memastikan para ibu mempunyai tahap kesihatan mental yang baik sepanjang tempoh tersebut. Seorang ibu, naluri sebagai orang ibu melalui proses-proses mengandung dan sebagainya, insyaAllah lah saya rasa di sini dengan adanya pusat-pusat kesihatan yang ada sekarang ni, saya rasa itu cukup memberi khidmat yang baik kepada ibu-ibu ni. Mereka datang tiap-tiap minggu ke tiap-tiap bulan buat rawatan dan sebagainya. Di situ kita ada counselling dan sebagainya, which is saya rasa tidak ada apa yang boleh kita katakan lagi, memang cukup lengkap lah apa yang disediakan oleh kerajaan dan juga pihak kesihatan itu sendiri. We have such a good doctors kat Malaysia ni, no doubt about it lah. InsyaAllah bagi portfolio saya sendiri, insyaAllah kita akan cuba buat. So far kita tidak ada menerima apa-apa aduan ataupun kes-kes yang bertentangan dengan ibu-ibu yang cuba nak bunuh diri ke dalam masa mengandung ke, tidak ada, insyaAllah.
Beliau berkata kepada pemberita selepas mengadakan lawatan sempena meraihkan kelahiran bayi tahun 2023 di Hospital Melaka. Para ibu juga digalakkan berjumpa dan menghadiri sesi kaunseling di pusat kesihatan yang terdapat di negeri ini yang menyediakan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat selain mempunyai doktor berpengalaman. Dalam pada itu, Kasum berkata seramai 6 bayi dilahirkan sempena tahun baru 2023 di Hospital Melaka. Manakala Hospital Jasin dan Hospital Alur Gajah pula tiada kelahiran bayi direkodkan setakat pukul 12 tengah hari. Secara keseluruhan, Hospital Melaka meraihkan 2 bayi lelaki dan 4 bayi perempuan. Sekian saja laporan saya dari Melaka. Terima kasih. Baru kita nak bekerja dengan yang lebih efisien, menjadi pekerja yang produktif. Dan hari Nampaklah topik kita semuanya berkaitan dengan hak sebagai pekerja, membela hak dan juga kebaikan pekerja. Dan kali ini satu lagi topik yang cukup menarik, kita nak reset minda untuk menjadi pekerja yang hebat. Maknanya dah masuk tahun baru ni, kalau boleh kita nak buangkan segala yang negatif. Kalau mungkin yang tertangguh sebelum ini nak bawa ke tahun ini, jangan reset yang itu. Kita mungkin pertingkatkan ataupun tambah nilai untuk dapatkan apa yang kita nak kecapi itu. Tapi untuk reset ataupun untuk memadam minda yang negatif-negatif itu mungkin memerlukan panduan ataupun mungkin ada caranya. Tentunya kita menjemput mereka yang lebih pakar lah. Iaitu Dr. Tengku Asmadi, tak perlu dikenalkan lagi, iaitu seorang pakar motivasi yang begitu dikenali. Dan kita cakap mengenai reset minda menjadi pekerja hebat. Sebenarnya bagaimana tu doktor? Adakah kita ni tak cukup hebat sebenarnya sampai kita mulakan reset kembali? Okey, sebab alhamdulillah, terima kasih jemput saya hari ini. Satu topik yang sangat bagus di awal tahun 2023 ni. Baik, sebab apabila kita bercakap tentang reset minda, sebab kadang-kadang tanpa kita sedar, apabila kita kerja dah bertahun-tahun, terlalu banyak perkara-perkara yang tertanam dalam fikiran yang membentuk cara fikir yang salah. Contoh, kalau kita lihat, siapakah pekerja yang paling rajin sekali? Pekerja yang paling rajin adalah pekerja yang baru saja diambil bekerja. Boleh suruh buat itu ini, boleh diarah buat itu ini, boleh disuruh datang, semua dia akan yes sir. Semua benda dia akan buat. Sebab dia nak tunjukkan kebolehan dia, dia nak tunjukkan komitmen dia, dia nak pikat hati rakan-rakan sekerja, ketua dia dan sebagainya. Itu pekerja yang kita lihat rajin. Baik, tetapi kenapa secara perlahan-lahan maka kegairahan untuk bekerja, keterujaan untuk bekerja itu akhirnya padam ataupun perlahan. Sebabnya banyak perkara-perkara yang berlaku sepanjang perjalanan kerjaya, karier dia tu tadi. Dia bercakap dengan orang sekeliling, dia mungkin berdepan dengan mungkin tekanan-tekanan, dia mungkin merasakan bahawa dia tidak dinaikkan pangkat dan sebagainya. Maka banyak perkara-perkara negatif yang berlaku dalam fikiran dia yang menyebabkan dia berkata-kata secara negatif kepada diri dia dan juga dia mempersoalkan, adakah aku berada di tempat yang betul? Dan sering mempersoalkan diri dengan soalan, aku ni betul ke berada nak kerja kat sini? Aku ni betul ke nak kerja dekat sini? Itu juga boleh memperlahankan produktiviti dan juga menyebabkan kita tidak mahu memberikan sepenuh hati dalam melakukan pekerjaan. Jadi benda-benda inilah yang kita perlu analisa, kita perlu sedar apakah sebenarnya yang menyebabkan kita berhenti tekan minyak, kita mula tarik handbrake. Kita mula tekan brake pelan-pelan. Jadi ini yang perlu kluster-kluster yang ada dalam fikiran yang kita perlu keluarkan supaya kita faham tentang kerja kita, kita nampak hala tuju kerjaya kita dan kita nampak bahawa kita ada masa depan di situ untuk kita berikan yang terbaik supaya kita menjadi pekerja yang hebat. Siapa sebenarnya yang dikatakan orang kata perlu dan wajar reset minda untuk jadi pekerja yang hebat? Adakah pekerja yang hebat ni dia dah rasa diri hebat, dia tak perlu buang segalanya ataupun reset apa yang orang kata negatif ni? Siapa sebenarnya? Okey, dia sebenarnya semua orang ada ruang untuk jadi lebih baik, lebih bagus
lebih maju. Semua orang. Walaupun kita ni dah dapat anugerah pekerja cemerlang setiap tahun, tetap ada ruang untuk kita memperbaiki diri, memberikan lebih dan seterusnya menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebab orang yang berjaya, dia sentiasa mengukur pencapaian dia hari ini berbanding dengan semalam. Dia bukan mengukur pencapaian dia dengan pencapaian orang lain. Tetapi dalam masa yang sama, jangan pula bila saya kata kita jangan ukur pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, kita tak tengok macam mana orang lain boleh jadi pekerja cemerlang dan kita ni mungkin dah kerja 20-30 tahun tak pernah dapat apa anugerah. Maknanya pasti ada sesuatu yang tak kena dengan cara kita komunikasi kita, komitmen kita, kualiti kerja kita yang perlu kita lihat balik, postmortem, bedah siasat balik dan perhatikan apa yang boleh dilakukan. Sebenarnya saya tertarik dengan perkataan ataupun dengan istilah aura ini perlu dijaga. Jangan dirosakkan. Abang kata doktor tadi, jangan fikir benda yang negatif-negatif kerana dia akan merosakkan aura kita sendiri. Dan sebenarnya bagaimanakah caranya untuk kita memastikan ataupun menjaga aura kita itu supaya ia di tahap ataupun di dalam circle yang betul? Okey, pertama, kita kena pastikan kita bergaul dengan orang yang betul. Sebab di tempat kerja kita ni ada macam-macam perangai manusia. Jadi kalau kita hari ini tahun 2023 ni kita buat satu keputusan. Masalah kita ialah kita tak pernah membuat keputusan untuk jadi pekerja yang bagaimana. Kita kata nak jadi hebat, tapi adakah kita telah membuat keputusan untuk mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk jadi hebat itu? Sebab kalau kita benar untuk berkata yang kita nak hebat, kita mula menganalisa diri kita, kemudian kita mula mengambil langkah-langkah untuk melakukan perubahan. Sebab apa? Kalau kita melakukan perkara yang sama setiap hari, maka kita berakhir dengan pencapaian yang sama setiap kali. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak pencapaian yang baru, tidak boleh tidak, kita perlu lakukan perubahan. Jadi bila kita mula berubah, cara kerja kita berubah, tingkah laku kita berubah, komunikasi kita berubah, maka akhirnya kita akan sampai ke satu pencapaian yang baru. Jadi sebab itulah perlu sebenarnya kita membuat analisa diri kita itu tadi. Dan yang penting juga bila kita kata setiap orang ada peluang untuk berubah tu tadi, kita juga perlu kenal pasti siapakah orang yang boleh bantu kita. Ini sebab kadang-kadang kita rujuk salah orang. Kita bertanya pada orang yang tak boleh bantu kita. Kan? Kita kena cari siapa orang yang boleh bantu kita untuk naik ke atas. Dan untuk kita supaya aura kita tidak menjadi negatif, kita kena dengar apakah skrip setiap hari bila kita nak datang ke pejabat. Apa skrip? Manusia ni, kita berfikir antara 12,000 ke 60,000 kali sehari. Itu kajian yang dibuat oleh National Science Foundation pada tahun 2005 di Amerika. Dia kata 12,000 ke 60,000. Dan apa yang menariknya, dia mendapati 85% fikiran atau apa yang kita fikir itu negatif, dan 95% apa yang kita fikir adalah perkara yang sama saja berulang-ulang kali. Jadi oleh sebab itu, bila kita nak turun ke pejabat, kita nak bekerja, kita sebenarnya tanpa kita sedar ada cetusan-cetusan rasa ataupun keluhan-keluhan hati ataupun ayat-ayat yang kita lafazkan secara diam. Skrip kita, self-talk, bercakap dengan diri kita ni adalah merupakan perkara-perkara yang mula mencetuskan satu cara fikir yang negatif, mindset yang negatif. Maka oleh sebab itu, bila kita pergi ke tempat kerja kita, maka negatif jadinya. Itu yang akhirnya kita hilang aura tu tadi. Sebab kita tidak tengok, kita tak analisa. Jadi apa yang perlu kita buat? Bila kita tahu kita ada suara-suara yang negatif, keluhan-keluhan hati yang belum selesai, maka kita perlu selesaikan dan kita perlu ubah skrip yang sentiasa menjadi mainan dalam hati, dalam fikiran kita ini untuk kita berubah menjadi orang yang baru. Sebenarnya budaya negatif yang banyak berlaku di tempat kerja tanpa kita sedar sebenarnya. Dan bercakap tentang perubahan itu tahun 2023 ni mungkin kita dah set, kita nak berubah ke arah yang lebih kata positif dan produktif. Tapi budaya kerja yang mengganggu, budaya kerja yang negatif ni, bagaimana kita nak ubah minda kita untuk elakkan daripada perkara-perkara ini? Budaya kita tidak boleh mengubah orang lain. Bila kita kata budaya, dia bermula dengan sikap.
sikap adalah perbuatan atau tingkah laku individu. Okey, tetapi kalau semua orang di dalam organisasi itu mempunyai sikap yang sama, maka dia membentuk satu budaya. Jadi oleh sebab itu, sekiranya kita nak mengubah budaya di tempat kerja, dia perlu bermula daripada seseorang. Perlu bermula daripada seseorang. Dan pastinya orang yang paling berkesan untuk bermula adalah bos. Bos adalah orang yang paling berkesan. Okey, kalau dia mulakan, maka semua orang ikut. Baik. Kalau katakan bos pun tak memulakan, maka biarlah kita yang menjadi ejen perubahan. Jadi kita beritahu kepada diri kita, tak kisah apa yang berlaku di persekitaran, tetapi untuk aku, kualiti kerja aku, komitmen aku, produktiviti aku, pengurusan masa aku, pada tahun ini, aku pastikan lebih baik insya-Allah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bermakna seseorang perlu lakukan sesuatu. Jadi biarlah kita jadi ejen kepada perubahan, sebab ia memakan masa untuk orang di sekeliling menyedari bahawa kita adalah orang yang baru. Sebab mereka dah kenal kita sekian lama. Kita ni jenis lepas tangan, kita ni jenis datang lambat, kita ni jenis kaki ambil cuti, kita ni orang dah cop kita. Jadi oleh sebab itu kita nak memaklumkan kepada mereka bahawa aku orang yang baru, bukan sekadar cakap, tetapi kita kena tunjuk, kita kena buat, orang kena lihat, dan dia kena istiqamah. Dia ambil masa mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang akan kelak, dia dah lain sekarang. Dan ia juga yang menariknya, apabila kita buat perubahan, kita mula lontarkan aura yang positif, energi yang positif, dia pasti akan mempengaruhi orang yang ada di sekeliling kita. Sekeliling kita pun turut merasai. Betul. Sebenarnya orang katakan, doktor, kalau nak berubah tu mungkin satu tindakan yang boleh mudahlah untuk sesiapa saja nak melakukannya. Tetapi untuk nak mengekalkan momentum itu supaya ini berkekalan ataupun istiqamah, itu adalah satu cabaran yang begitu hebat, dan saya pasti tak ramai juga orang yang mampu bertahan, dan mungkin akan tersasar jua. Dan mungkin boleh doktor berikan sedikit tips untuk memastikan seorang itu kekal dalam perjuangan mereka itu bagaimana? Okey. Kita boleh istiqamah apabila kita nampak penghujungnya apa yang kita nak. Okey. Contoh misalnya, kita tahu kat ujung sana ada kita nak kena ambil, orang nak bagi duit kat kita RM10,000. Kita tahu kita kena ambil duit tu sebelum pukul 12 tengah hari. Selepas pukul 12, duit tu tak ada dengan kita. Kalau katakan kita berjalan, kereta kita rosak, kita cari tak alternatif lain? Kita akan cari. Kita akan lakukan apa sahaja cara, kerana kita dah nampak apa yang kita nak di hujungnya. Begitu juga dengan kerja kita, kerjaya kita. Kita kena nampak sebenarnya kita duduk di organisasi ini, apakah penghujung kerjaya yang kita nak. Jadi bila kita nampak apa pencapaiannya, apa anugerahnya, apa kenaikan gajinya, siapa kita satu hari nanti, dan kita akan lakukan apa sahaja untuk sampai ke situ. Tak kisahlah orang nak kata, orang nak halang, orang, kita anggap itulah prosesnya. Proses untuk mematangkan kita, memberikan kita pengalaman, untuk kita mengenal manusia. Sebab kadang-kadang ini saya lihat ramai orang merungut, dia tahu buat semua kerja, tapi kenapa dia tak naik gaji? Kenapa dia tak naik pangkat? Kenapa dia tak diberi jawatan lebih tinggi? Sedangkan dialah orang yang tahu semua kerja. Tahu semua kerja, belum cukup pakejnya untuk menjadi pekerja yang cemerlang. Tahu semua kerja, okey, maknanya kita tahu tugas kita, tapi belum cukup. Untuk menjadi orang yang cemerlang, kita kena tahu memimpin, kita kena pandai bergaul, kita kena tahu macam mana nak menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah dan sebagainya untuk memimpin. Dia ada idea, ada visi, ada misi. Jadi barulah kita ni package sebagai pekerja tu ada. Barulah kita boleh dinaikkan pangkat. Kalau hanya sekadar tahu buat kerja, memang tak akan ke mana-mana. Maksudnya jangan kata tahu sajalah, kena ada upgrade diri itu sebenarnya. Betul. Untuk menjadikan seorang yang lebih baik. Dan nampaknya sayangnya kita ni mengalami masa yang tak begitu mengizinkan. Dan sampai di sini saja kita sempat berbicara mengenai riset minda menjadi pekerja hebat. Dan saya kira kan ini pun dah cukup sebenarnya doktor ya, membakar semangat kita untuk menjadi seorang yang lebih hebat, dan bertepatan juga dengan tahun baru ini, semangat baru, misi baru, visi baru, dan jangan dengar sahaja, bertindak segera. Ya, betul. Kalau boleh ambillah, guna pakai
pakai jadikan panduan apa yang kami bincangkan pada hari ini. Satu topik yang cukup menarik, riset Mina menjadi pekerja hebat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi. Kita dah pun sampai di penghujungnya. Sampai di sini saja pertemuan kita. Saya Cedi undurkan diri. Saya Nurul Umul. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.